Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Datuk Seri Insinyur Muhammad Asri Ismail telah dipertanggungjawabkan dalam penyediaan bajet-bajet yang melibatkan dua pembayaran di JP Morgan Reno dan ENZ DOD Department of Defence New Zealand. Difahamkan bon-bon di Asia akan mendapat pembayaran melalui ENZ dan telah dimasukkan ke Citibank Kuala Lumpur. Melalui sumber-sumber yang disah benar, pembayaran oleh Reno dan ENZ akan mencecah ke angka quadrillion of dollar Amerika. Dari total pembayaran ini, DZA telah meletakkan 80% dari total perolehannya untuk projek humanitarian, iaitu mengambil kira kesusahan bangsa manusia di bumi. Ini termasuk mangsa perang, masa taufan, masa banjir dan masa kebakaran, dan juga mangsa besar tsunami yang lebih besar daripada tsunami di Aceh. DZA yang saya kenali seorang yang bekerja 25 palang 8 siang dan malam dan merantau dagang ke 48 buah negara dalam masa 10 tahun. Makati, Bangkok, Jakarta, Hong Kong, Dubai, Frankfurt dan Zurich adalah rumah kedua beliau dalam tapak berdagang, khususnya berkait dengan penembusan dan pencairan dana yang melibatkan aset warisan, iaitu gold-backed asset yang kemudian menjadi gold-backed currency. Adalah dijangkakan Citibank Kuala Lumpur akan melepaskan pendahuluan 1% bayaran penembusan dan pemulihan aset warisan. Terakhir saya mengikuti DZA pada 13 Mei 2022 di Seoul, Korea Selatan untuk mempelajari program perdagangan emas yang dimiliki oleh DZA, di mana syarikat Korea yang punya line of credit dengan Siham Bank Cawangan Donohoe telah untuk jumlah 8 bilion US dollar. DZA telah membenarkan emasnya berjumlah 315 metrik tan yang bernilai 14.4 bilion US dollar dengan loan to value 8 bilion US dollar, iaitu hampir 80% dari nilai semasa emas London Metal Exchange Rate atau LMER. Di sana saya mengikuti DZA dalam urusan perniagaan ini. Saya tidak pernah lalui sebelum ini. Diketahui setelah LTV, DZA akan memperolehi 50% secara 50-50 dengan pihak peminjam GNGE Construction, iaitu syarikat Korea yang punya line kredit. Dengan keupayaan DZA di dalam tangannya mempunyai 2,469 metrik tan emas atau aureum otelium yang bernilai 173 bilion US dollar mengikut LMER. Jelaslah kepada saya bahawa saya akan menganjur mana-mana syarikat yang akan atau mempunyai line of credit tetapi tidak punya sandaran, maka saya akan beri khidmat kepada golongan dagang ini. Saya mengajak kawan-kawan di luar sana untuk tujuan ini. Jika anda merasai, kami boleh membantu anda. Emas yang dimiliki oleh DZA ini telah beliau pecahkan kepada 6 syarikat dagang QE Capital Berhad. Paling besar iaitu 1,130 metrik tan dengan nilai 77 bilion US dollar. Sejarah besar DSA berlaku pada tahun 2016 apabila DZA telah meletakkan aset warisan berbentuk notbank bersaiz besar yang bernilai 2 trilion euro di US Capital Private Bank Hong Kong. Selepas dikira interest dan compoundnya menjadikan 4 trilion euro, yang mana dipecahkan atas akaun DZA sendiri dengan jumlah 1 trilion euro. Sementara 3 trilion euro lagi telah dinafiskan oleh insan yang tidak faham dan fikiran tidak kesampaian kerana atas asas kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menyikat kembali kejayaan awal DZA pada tahun 2012, bila mana beliau ke Cyprus, Nicosia untuk berbincang dengan Rainforest Trust and Security Bank, di mana
beliau memperolehi line of credit sebanyak 10 bilion US dollar. Beliau atas kecerdasan yang diberikan telah ke Standard Chartered Jakarta untuk mendapat sandaran melalui block fund yang hanya 200 juta US dollar dan isterinya 100 juta US dollar. Dari sini dia memulakan trade program dengan ANZ Bank New Zealand melalui platform United Nations Development Program atau UNDP Asia yang dipengerusikan oleh Her Excellency Helen Clark, iaitu bekas Perdana Menteri New Zealand yang dianjurkan oleh DHL Management yang diketuai Peguam Anthony Gold. Tapi bagi beliau serta sahabat-sahabat di seluruh negara, kerana wang keuntungan pulangannya telah dinafi serahkan kepada beliau, bahkan pihak tertentu telah menggunakan dana tersebut untuk membuat trade di Wells Fargo, Vietnam, Singapura, Jakarta, Dubai dan New York. Difahami juga dana keuntungan berlipat ganda tersebut telah digunakan tanpa DSA dimaklumkan. Tetapi beliau reda kerana dana keuntungan tersebut telah digunakan untuk kepentingan negara di era awal pandemik COVID-19 yang penggunaannya hilang punca pendapatan negara. InsyaAllah dengan usaha gigih beliau yang tidak mengenal erti titik noktah, beliau telah memaklumi ke peringkat World Bank bagi membayar 1% liability dan dengan izin Allah akan bertemu kesudahan. Di samping itu juga beliau telah melantik peguam hebat tempatan untuk urusan tersebut. Sekian seberekas untuk dikongsikan kepada umum dan rakyat yang bakal memahami keadaan yang berlaku terhadap DZA berkaitan dengan aset beliau demi pembangunan Nusantara dan Hemisferi Timur yang akan bermula pada tahun 2026. Saya yang diberi kepercayaan oleh DZA amat berterima kasih dan berbangga kerana pertemuan dengan Presiden Nation of Hawaii yang membawa kepada pelantikan beliau sebagai Chancellor, penasihat keuangan dan ekonomi kepada Presiden. Perkara ini berlaku di Kedutaan Nation of Hawaii di UK Hyde pada 4 hari bulan Ogos 2022. Justrunya saya menyeru kepada insan-insan di luar sana tidak payahlah membuat fitnah dan memburukkan insan ini, kerana saya tahu setiap detik dan saat beliau berfikir untuk kebaikan manusia berasaskan ekonomi ciptaannya, blue sky thinking dan gedebe, global economization, development, exchange, business enhancement yang saya anggap sehari one solution. Akhir kalam, saya sudahi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami mohon pertolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum.